Assalamualaikum dan salam hujung minggu. Sejam dari sekarang, Nona akan menemani anda dengan pelbagai pengisian menarik minggu ini. Terus kekal setia kerana Nona inspirasi wanita buat semua. Peranan wanita sememangnya cukup besar dalam urus tadbir keluarga. Mereka juga antara kumpulan yang memperjuangkan isu kewanitaan dan kemasyarakatan. Kini kredibiliti dan potensi golongan hawa ini semakin menyelah sehingga ramai diangkat sebagai ikon dalam pelbagai bidang profesional. Kepada semua wanita yang hebat, teruskanlah perjuangan anda dalam apa jua bidang yang diceburi. Nona akan sentiasa menyokong dan berbangga dengan pencapaian dan kejayaan seluruh kaum wanita di Malaysia. Menarik di Nona minggu ini. Selebriti Anita Baharom menemui cinta baharu. Kita harap abang akan jadi suami yang soleh. Kita berpimpin tangan bersama-sama menuju ke syurga. Kuih bakul goreng persediaan Tahun Baharu Cina. Saya sebagai seorang pensara, saya pun galak-galak mereka menamatkan pelajaran hingga ke PhD. Jadi cabaran tu perlu ditangani supaya kita dapat penyelesaian dia. Kisah selebriti Lah VE. Jodoh mereka sudah tertulis. Penyatuan pasangan ini sememangnya telah diatur Sang Pencipta. Anita Baharom pernah diuji dengan kehilangan suami awal tahun lalu. Namun, kini dia menemui cinta baru untuk melayari kehidupan seterusnya. Sama cantik, sama padan dalam persalinan serba putih, Anita dan Engku Isyamuddin Tuan Losin sah menjadi suami isteri dalam majlis ijab dan kabul pada 22 Disember lalu. Ikuti sekitar majlis perkahwinan Raja Sehari yang diraih dalam paparan Maligai Cinta. Anak Cina mengail patin di tepi titi. Senyum terukir pasangan pengantin, tanda gembira penuh di hati. Siapa sangka detik perkenalan singkat antara Anita dan suami telah menyatukan cinta mereka dan selamat diijab kabulkan dalam majlis pernikahan yang dihadiri kaum keluarga dan sanak saudara. Anita dan suami tampak manis menggayakan sepasang busana nikah rona putih. Isyamuddin bin Tuan Losin. Saya. Aku nikah akan dikau akan pinangan engkau dengan adik aku Anita binti Baharom berwalikan aku dengan mas kawinnya 3 dinar emas tunai. Aku terima nikah Anita binti Baharom dengan mas kawinnya 3 dinar emas tunai. Bermula daripada 2017, yang mana masa tu tengah final bola SEA Games. So masa tu saya dengan arwah suami tercari-cari tiket bola final tu. So macam mana tahu tiba-tiba Engku Isyam dibawa kereta yang ada stiker SEA Games. Lepas tu saya dengan selamba je pergi cakap dekat dia abang ada tiket bola tak? Kalau abang ada tiket boleh tak bagi saya bang? Saya nak sangat tolong Lepas tu dia bagi. So daripada start dari situ macam kita kawan-kawan IG lah dekat Instagram. Then lepas tu alhamdulillah sampai diijab kabulkan lah. Anita seperti yang ramai tahu, dia sangat penyayang, manja dan sangat saya suka cara tengok dia menjaga anak-anak apa semua, dan insyaAllah everything will be okay. Anita pun she wants to learn more about being in a family, so alhamdulillah saya pun nak jadi lebih baik daripada yang lepas-lepas, dan insyaAllah Anita pun sama-sama kita bersama-sama menuju ke arah yang lebih baik insyaAllah. Pijat mati di sarang kerengga, anak murai saja berlari. Hajat hati sekalian keluarga hendak meraih Raja Sehari.
Majlis resepsi berkonsepkan tradisional diadakan dengan penuh meriah sehari selepas acara akad nikah. Kedua mempelai melangkah ke Dewan Pelaminan penuh segak dan ayu dengan mengenakan busana songket rona ungu. Engku Isha ni seorang yang paling penting dia suka pada kanak-kanak sebab cara dia layan kanak-kanak tu memang menambah hati Ita lah, dan juga dia sebagai saya seorang yang sangat penyabar. Masya-Allah, penyabar. Memiliki cahaya mata daripada perkahwinan terdahulu, masing-masing menerima kehadiran ahli baru dalam keluarga dengan baik. Alhamdulillah, untuk Ita sangat-sangat senang. Anak-anak Ita sangat mudah menerima Engku Hisham. Diorang sangat suka. Contoh macam Iskandar, dia suka bola. So Engku Hisham pun hobi dia main bola. So macam Syifa, Mikail semua senang, orang kata apa, senang blend in, sedang serasi dengan Engku Hisham. So macam kalau anak dah boleh terima, Ita lagilah seronok, lagi berlapang dada untuk menerima Engku Hisham sebagai suami lah. Ifah ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Mami dan Abi. Ifah harap diorang akan kekal sampai ke jannah sampai bila-bila, insya-Allah. Rakan-rakan selebriti dan pastinya keluarga turut merestui dan mendoakan kebahagiaan kedua pasangan. Tahniah babe, kawan baikku dunia akhirat. Aku tumpang bahagia. The only key untuk perkahwinan yang sukses adalah sabar. Saya ucapkan semoga berbahagia hingga ke jannah. Dan semoga dapat menempuh perkahwinan ini, kata akan lalui berbagai liku, hadapilah dengan kata kesabaran, dengan kasih sayang, ya, jangan gaduh, ya. Selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke jannah, dan apapun kami semua rakan-rakan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk you Anita Bahrom, semoga berbahagia. Persembahan tarian tradisional menjadi pelengkap majlis bagi menghidupkan suasana kemeriahannya. Anita memberi kejutan buat suami tercinta apabila menari bersama kumpulan tarian jemputan yang membuat persembahan pada malam tersebut. Anita dan juga Engku Hisham, selamat pengantin baru. Semoga berkekalan sehingga ke akhir hayat. Bahagia dunia dan akhirat, diberi kesihatan, kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Assalamualaikum, saya Hana Ismail. Dan saya Dai Said. Ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Kak Anita Bahrom dan juga suami. Semoga sakinah, mawaddah warahmah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hai, Assalamualaikum, saya Faiza Ilai. Saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru buat Anita Bahrom dan juga Engku. Semoga kekal hingga ke jannah, insya-Allah. Majlis turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada beberapa rakan artis, antaranya Lan Crystal dan Shura yang mendendangkan beberapa buah lagu sebagai halwa telinga. Saya harap you akan menjadi seorang isteri yang solehah, yang taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada suami dan ibu bapa, dan sama-sama kita besarkan anak-anak kita dalam keadaan yang diredai Allah Ta'ala, insyaAllah. Abang, Ita harap abang akan jadi suami yang soleh, suami yang dapat membimbing kita menuju jalan ke syurga bersama anak-anak. Kita berpimpin tangan bersama-sama menuju ke syurga. Bila kita nak aim ke syurga, insya-Allah dekat dunia ni kita akan buat something yang baik lah, insya-Allah, untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan kita sentiasa bercinta hingga akhir hayat. Insya-Allah. Amin. Amin. Hari ini menugal jagung, hari esok memintal tali. Hari ini kita berkampung meraihkan mempelai dua sejoli. Sama cantik, sama padan. Semoga mahliga yang dibina kekal abadi selamanya.
Pastinya kegembiraan lebih bermakna buat ibu bapa apabila menyaksikan permata hati mereka yang dijaga dan dibesarkan sedari kecil mencipta kejayaan di puncak Menara Gading. 3 adik-beradik menerima ijazah Doktor Falsafah dalam bidang masing-masing secara serentak dalam majlis convocation yang berlangsung baru-baru ini. Anak kepada bekas pensyarah sebuah universiti tempatan ini menjadikan ia momen paling bermakna untuk dijadikan hadiah buat ibu dan bapa mereka. Semoga kisah kejayaan Dr. Farida Muhammad Marsin bersama 2 lagi adiknya, Dr. Jamilia dan Dr. Aisyah ini menjadi pembakar semangat dan menyuntik inspirasi buat mereka yang bercita-cita untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Majlis Convocation kali ini juga mencatatkan sejarah apabila buat julung-julung kalinya 3 adik-beradik berjaya memperoleh ijazah Doktor Falsafah. Mengambil semangat daripada kedua ibu bapa yang berkelulusan Doktor Falsafah, ketiga adik-beradik ini nekat menyambung pengajian pada peringkat PhD sebelum memahatkan kenangan indah pada majlis convocation mereka tahun lalu di Universiti Teknologi Malaysia. Biarpun berlainan jurusan, namun semangat yang digenggam ketiga adik-beradik ini membuahkan hasil. Kami sebenarnya berlainan jurusan. Kalau ikutkan saya dalam jurusan sains kimia. Adik saya bahagian seni bina. Yang ketiga pula adalah bahagian kimia bioproses. Dia bermula berperingkat lah. Satu demi satu kita start. Kami mulakan PhD kami. Cuma di mana bila kita ada terdapat banyak halangan dan cabaran, itu yang di mana kami saling sama-sama menyokong sehingga kami dapat tiba-tiba habis serentak pada tahun yang sama. Sejak kecil lagi, 3 beradik ini sentiasa menyokong antara satu sama lain, bukan sahaja daripada segi pembelajaran, malah hal keluarga dan juga anak-anak. Saya ambil jurusan seni bina. Cabaran dia rasanya serupa juga dengan mana-mana bidang PhD. Sebab masa kita ambil PhD itu kita dah mula berkeluarga. Semuanya perkara baru. PhD perkara baru, berkeluarga perkara baru. Lepas tu bila dapat anak perkara baru. Jadi kita nak kena seimbangkan antara keluarga, nak buat PhD dan ekonomi keluarga. Itu semua termasuklah. Kita tahu kadang-kadang kalau macam PhD ni orang mengambil bidang berbeza. Mungkin orang anggap contoh dia ambil management, mesti senang. Contoh macam saya sekarang saya ambil kejuruteraan bioproses, mesti susah. Sebenarnya ikutkan semua jenis bidang pun susah. Tapi cabaran utama adalah cara untuk kita menangani stres kita, menangani emosi kita. Kena pastikan saya dapat luaskan minda saya, cari ketenangan. Selepas tu saya akan dapatkan balik objektif utama saya tersebut. Jadi cabaran tu perlu ditangani supaya kita dapat penyelesaian dia. Kedua ibu bapa yang juga bekas pensyarah menjadi tunjang kekuatan utama mereka dalam mengharungi cabaran dan liku-liku perjalanan sewaktu menyambung pengajian ke peringkat PhD. Sebenarnya bila saya sebagai seorang pensarah, kerja saya ialah menyelia kebanyakan anak-anak bangsa kita. Jadi bila sampai waktu anak-anak saya telah berjaya atau mempunyai qualification, so saya pun galakkanlah mereka supaya mereka juga menamatkan pelajaran hingga ke PhD. Jadi daripada situ dimula daripada anak saya yang ketiga dulu, jadi dia buat. Jadi bila dah nampak dia buat PhD, so kami galakkan walaupun kakak dia waktu dah bekerja, so kami galakkan juga kalau ada peluang sambunglah belajar. Jadi masa tu jugalah, so bila adik dia pun dah habis, jadi bila tengok kakak-kakak dia buat PhD, so dia pun nak buat PhD. Saya dan isteri sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat anak-anak kami yang 3 orang graduate PhD untuk tahun ini. Alhamdulillah. Dan dengan itu juga kita sangat berterima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat, terutama para supervisor mereka masing-masing dan juga pihak Universiti Teknologi Malaysia kerana telah memberi peluang dan ruang kepada mereka untuk berjaya dalam bidang masing-masing. Memberi dorongan kepada isteri saya untuk menyambung belajar dari segi masa, keuangan, jaga anak-anak dan sebagainya lah.
Biarpun hidup berkeluarga, pasangan masing-masing turut sama memberi sokongan dan sentiasa membantu terutamanya dalam pengurusan rumah tangga dan keluarga. Harapan saya sekiranya mereka yang ingin masuk ke PhD ataupun ingin mencuba untuk masuk ke PhD dan telah pun berada dalam PhD ini, anda perlu berazam tinggi. Namun dalam masa yang sama, jangan bimbang. Seorang isteri, seorang ibu, seorang anak, semua mampu lakukannya sekiranya kita dapat menangani emosi kita dengan baik, dapat membahagikan masa kita dengan baik dan juga kita mampu untuk memastikan kita mencapai azam kita itu dan menangani semua cabaran yang perancangan kami disebabkan kami telah pun berkumpul pada tahun 2022, kami semua ikutkan telah pun merancang untuk menjadi seorang pensyarah. Alhamdulillah saya telah pun menjadi seorang pensyarah dan akan diteruskan lagi bersama kakak-kakak saya insya-Allah di masa akan datang. Tiada apa yang lebih bermakna selain dapat menggembirakan keluarga dengan kejayaan yang dikecapi. Pengorbanan yang dilakukan ternyata berbaloi dan diharapkan mampu menjadi pendorong kepada insan lain yang ingin berjaya seperti mereka. Semoga semangat tiga beradik ini menjadi inspirasi buat semua. Berbaki seminggu saja lagi, masyarakat Tionghoa bakal meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Sudah pasti ketika ini pelbagai persiapan sedang dilakukan bagi menyambut kemeriahan perayaan. Antara yang menjadi fokus utama, sudah tentu persediaan hidangan untuk tetamu yang bakal berkunjung. Nian Kao atau kuih bakul antara sajian yang wajib ada setiap kali menyambut Tahun Baru Cina. Selain dimakan begitu sahaja, ia juga boleh digoreng bersama ubi keledek atau ubi keladi. Istimewa persiapan sambutan Tahun Baru mengikut kalender lunar ini, Nona kongsikan cara penyediaan kuih bakul goreng dalam segmen Air Tangan. Jin, minggu depan dah kan Tahun Baru Cina? Oh, tak sabar rasanya. Disabar sama. Sebab time ni lah kita boleh beli kuih bakul dekat kedai. Kenapa nak beli? Kan senang je buat kat rumah. Alah, manalah Lisa tahu. Kalau Jin tunjukkan boleh tak? Mestilah boleh. Tapi bahan cukup tak? Cukup dan simple je. Hari ini saya akan tunjukkan kuih yang cukup terkenal ketika Tahun Baru Cina. Jom. Kuih bakul atau Nian Kao merupakan hidangan tradisi masyarakat Tionghoa ketika Tahun Baru Cina. Kuih bakul goreng sering mendapat perhatian dalam kalangan peminatnya. Bahan-bahan untuk membuatnya, gula melaka, ubi keladi, ubi keledek dan ubi manis Jepun, tepung pulut, tepung goreng segera, daun pandan dan daun pisang, minyak masak dan minyak kelapa. Kita dah tengok bahan-bahan tadi, sekarang kita larutkan gula melaka dalam air didih bersama dengan daun pandan. Biarkan gula melaka larut seketika. Daun pandan yang dimasukkan dapat menaikkan aromanya. Sekarang larutan gula melaka telah siap. Kita ketepikan dahulu untuk menyejukkannya. Celur 2 helai daun pisang dengan air mendidih bagi memudahkan ia dibentuk dalam bekas yang disediakan. Setelah daun pisang telah lembut, keringkan dan lapkan dengan kain bersih. Gunting daun pisang mengikut bentuk bekas atau tin yang disediakan. Baki daun pisang akan digunakan untuk mengalas bekas. Kita masukkan tepung pulut dalam bekas. Selain tepung pulut, masukkan juga larutan gula melaka yang telah disejukkan tadi sedikit demi sedikit. Kacau adunan tersebut sehingga sebati. Bagi anda yang mahukan campuran tepung lebih halus, adunan tadi bolehlah ditapis sebelum dimasukkan ke dalam bekas yang dialas dengan daun pisang. Tambahkan 3 sudu besar minyak kelapa. Fungsi minyak kelapa ini adalah untuk menghasilkan kuih bakul yang licin dan likat. Pastikan adunan adalah sebati dan tiada ketolan tepung dan kita boleh masukkan ke dalam bekas.
Tutup adunan kuih bakul dengan aluminium foil supaya tidak dimasuki wap air. Seterusnya, kukus kuih bakul menggunakan periuk tekanan tinggi selama 40 minit. Kemudian biarkan di dalam periuk selama 10 minit. Jika menggunakan dapur gas, ia memerlukan sekurang-kurangnya 3 jam untuk kukus dan perlu kerap menambah air mengikut keperluan. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana nak buat kuih bakul goreng. Bagi menghasilkan kuih bakul goreng, sediakan 3 jenis ubi. Ubi keladi, ubi keledek dan ubi manis Jepun. Kupas kulit dan potong kesemua ubi mengikut saiz yang sama sebelum ia dikukus. Saya akan memotong kuih bakul dalam bentuk yang sama seperti ubi iaitu segi 4 panjang. Ubi dan kuih bakul telah dipotong mengikut saiz yang sama. Sekarang kita akan kukuskan ubi selama 10 minit. Kita kukus ubi sampai masak supaya nanti kita makan lembut rasanya. Pastikan ubi yang dikukus lembut sebelum mengangkatnya. Kuih bakul haruslah diletakkan di tengah. Bagi membuat salutan tepung untuk kuih bakul goreng, sediakan 2 cawan tepung goreng segera. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit. Okey, minyak dah panas. Kita boleh celupkan bahan-bahan dalam adunan tepung dan boleh digorengkan. Goreng kuih bakul sehingga keperang-perangan dan toskan minyak sebelum dihidang. Bagi mendapatkan hasil yang lebih rangup, anda boleh celupkan sekali lagi ke dalam adunan dan goreng untuk kali kedua. Dah siap kuih bakul goreng. Bukan sahaja boleh dihidangkan ketika musim perayaan, kuih bakul goreng ini juga boleh dinikmati ketika minum petang. Wow, thank you Jin. Sama-sama. Jangan lupa untuk mencuba. Selamat Tahun Baru Cina, Xinian Kuai Le. Nak tahu perkembangan terkini daripada saya? Jangan lupa saksikan Nona di TV3. Sampai tua jatuh dengan... Oh, tulis banyak-banyak sikit lah. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Menyatukan seni dan gaya hidup di bawah satu bumbung, White Sand Cafe menjadi lokasi kunjungan Nona minggu ini. Terletak di Empayar Damansara, kafe ini terbahagi kepada 3 zon berbeza yang boleh dipilih pelanggan untuk menikmati sarapan, makan tengah hari dan minum petang. Gabungan rumah kaca dan tona putih sesuai buat mereka yang suka menghirup secawan kopi dalam suasana santai. Jika bercadang untuk menganjurkan sebarang majlis, ruang privasi dengan konsep hipster bertemakan perabot kayu ada disediakan. Ia juga dilengkapi dengan kemudahan bilik privasi yang boleh memuatkan seramai 12 tetamu dalam satu-satu masa. Kafe ini menawarkan pelbagai hidangan istimewa dan Japanese curry rice serta gula Melaka latte antara yang sentiasa menjadi pilihan pelanggan. Memiliki ruang yang terhad bukan halangan untuk menata rias kediaman mengikut konsep dan idea yang diidamkan. Bagi yang kurang meminati gaya minimalis dan mahukan gaya dekorasi yang mempunyai elemen modern bohemian, pasti kediaman yang bakal kami kongsikan ini boleh dijadikan inspirasi. Nur Nadia Khairuddin berkongsi tip dan pengalaman menghias kediaman dalam Diary Deco.
Susun atur yang ringkas dan rapi dengan palitan rona semula jadi membangkitkan gaya sentuhan malas segar. Walaupun mempunyai ruang yang terhad, pemilihan konsep kediaman yang tepat mampu mengubah suasana rumah. Kemas dan tenang, itulah gambaran yang tepat tatkala melihat dekorasi kediaman Nur Nadia Khairuddin. Konsep kediaman rumah saya adalah berkonsepkan modern bohemian style ataupun orang panggil modern boho style. Kenapa saya pilih konsep ni adalah sebab elemen yang dibawa oleh konsep itu sendiri yang mana ia mengetengahkan unsur-unsur alam seperti penggunaan kayu, rotan dan penggunaan warna yang pelbagai. Kalau cakap pasal inspirasi ni bagi saya tak terhad, dia agak luas sebab saya tak tengok pada satu rujukan saja. Seperti sekarang kan kita banyak media sosial, contohnya Instagram, dan dalam Instagram ni banyak mereka-mereka yang suka mendekor ni, diorang share diorang punya idea dekor, tips bagaimana untuk mendekor. So daripada situ saya ambil sikit-sikit untuk saya gunakan idea tu dalam merealisasikan konsep modern bohemian ni. Gaya ini hadir dengan nilai estetika yang menampilkan susun atur moden, ditambah lagi dengan tata rias yang bersahaja dan rileks tanpa menggunakan terlalu banyak elemen mewah. Jadi dalam pemilihan perabot, saya lebih memilih perabot yang berasaskan kayu, berasaskan rotan, dan material sofa yang saya pakai juga adalah berasaskan kulit untuk naikkan lagi mood konsep itu. Sebenarnya konsep bohemian ni penggunaan warna dia tak terhad, tapi sebabkan saya menggunakan konsep modern bohemian, saya memilih untuk menggunakan warna-warna yang senada. Macam kalau boleh tengok, warna yang saya gunakan di rumah ni adalah warna-warna kayu, warna-warna brown. Tu nak masukkan konsep boho dalam elemen tu, saya menggunakan perabot-perabot yang berasaskan kayu. Menggunakan rona tanah dan unsur-unsur alam yang segar, dua ruang utama ini dihias mengikut cita rasa pemilik kediaman yang mementingkan hiasan minimalis dengan mengetengahkan elemen kayu dan rotan. Padanan sofa daripada material kulit ini memberi gaya mewah sekaligus menjadikan ruang tamu lebih elegan. Ruang makan yang ringkas dengan hiasan pokok kering ternyata menyelahkan lagi gaya boho yang ingin diketengahkan. Cabaran saya masa awal-awal saya dekor rumah ni ialah saya perlu bermain dengan ruang yang agak terhad. Jadi kami memilih untuk memasang grand mirror ni untuk menampakkan ruang itu lebih luas. Pemilihan konsep boho ini sesuai untuk mereka yang gemar dengan dekorasi minimalis dan tersusun bagi mencipta ruang yang santai. Antara tips yang saya boleh sharekan, yang pertama adalah penggunaan tumbuhan hijau dalam dekorasi itu, sebab penggunaan tumbuhan hijau ini boleh menampakkan ataupun boleh menaikkan seri sesuatu rumah itu. Dan yang kedua adalah penggunaan perabot yang berasaskan rotan, sebab perabot yang berasaskan rotan ini dia sangat mudah untuk dipadankan dengan pelbagai jenis warna. Yang ketiga, penggunaan feature wall ataupun accent wall. Macam rumah saya letak flatted wall, dan untuk menetapkan konsep, untuk memasukkan konsep boho itu sendiri, saya memilih color-color kayu lah untuk naikkan seri ruang itu sendiri. Selain suasananya yang tenang, konsep bohemian ini mampu memberi impak moden dan menyelahkan lagi seri kediaman. Tidak memerlukan kos yang tinggi, pemilik kediaman perlu bijak dalam menata ruang agar idea dan ilham dapat direalisasikan dengan sebaiknya. Sewaktu menganggotai kumpulan VE, suaranya antara yang menjadi kegilaan para peminat. Membawakan genre muzik R&B, lagu Kernas Sayang dan Ayu menjadi siulan ramai sekaligus meletakkan kumpulan ini antara yang popular di era lewat 90-an. Memilih untuk bergerak secara solo dan banyak menyampaikan lagu berunsur dakwah, nama La VE tidak pernah hilang dalam arus seni tanah air. Malah kini dia aktif sebagai komposer juga pelakon. Kisah selebriti menelusuri perjalanan seni serta perkembangan terkini pemilik nama Abdullah Ahmad ini. Ayu, kaulah wanita. Ayu, kaulah sanubari. Madikanlah selamanya yang teristimewa. It's for you lah.
This is for you lah. Tidak pernah memasang impian untuk menjadi anak seni, namun minat yang mendalam mengatasi segalanya. Membesar di kota metropolitan, dia sering meluangkan masa menyanyi di kaki tangga sewaktu zaman remaja. Siapa sangka menyanyi sekadar suka-suka kini menjadi kerjaya dan punca rezeki buat penyanyi R&B pujaan ramai, Lah Ahmad. Menyanyi di tangga-tangga ni merupakan satu amalan biasa waktu dulu membesar lah kan. Kita orang dengan kawan-kawan kat sekolah, mungkin zaman-zaman tu kawan-kawan semua membesar, dia orang nak dengar lagu, nak kena jamming kat studio. Tapi saya ni terjebak kat nyanyi kat tangga. Dan antara tempatnya di sini ni dulu orang panggil Jejusko lama. Dan sini hari ini nak jadi cerita balik, datang balik kat sini, tempat saya mula start menyanyi suka-suka dulu, datang balik interview kat sini hari ini. Nak menyanyi tu memang tak ada cita-cita tu sangat, tapi mungkin minat tu kita dah nampak dah selama sedikit demi sedikit kita dah makin ke situ. Cakap dengan mak pun dah cakap dah kaki dah selangkah dalam tu, kita teruskan. Selesa dengan pemilihan genre muzik balada dan R&B, Lah menyampaikan mesej ketuhanan melalui suaranya. Dia yang sentiasa mengikuti peredaran muzik terkini, percaya pemilihan genre yang tepat penting untuk menghiburkan peminat. Rasanya memang zaman ramai orang dengar mungkin lagu Maher Zain kan, tapi dalam English. Tapi saya rasa macam satu yang keperluan nak buat dalam bahasa Melayu, tak ada siapa buat lagi. Saya rasa teringin nak rasa cita rasa orang Malaysia pula kan. So jadi, tapi muzik dia still masih R&B. Lirik dia kita buat style ketuhanan, tapi muzik dia masih R&B kan. So kita buat kelainan sikit time tu. Meletakkan azam demi menggapai impian, bagilah kejayaan tak mungkin berlaku dalam sekelip mata. Walaupun sudah 25 tahun mencipta nama di persada seni tanah air, dia tekad untuk kekal relevan demi peminat muzik. Dalam industri ni, kadang-kadang ada yang dia glamour, dia top, dia viral, tapi rumah tangga huru-hara. Nak bagi ni selari ni. Yang ni saya rasa yang paling saya cuba masih sampai sekarang sebenarnya. Benda ni susah. Dan kita sebagai personality yang sentiasa dalam TV, dalam keluar di media kan. Jadi kita nak kena selarikan benda ni. Jadi saya cuba selarikan balik. Jadi kalau kat luar mungkin orang nampak saya ni orang kenal ke kan. Kat rumah memang orang tak kenal lah. Kat rumah anak lanyak kat rumah, kita kena guling-guling, kena kemas rumah. Benda tu saya ambil tu menjatuhkan ego saya balik kalau kat rumah. Bakal mengadakan konsert solonya tidak lama lagi. Ia adalah hadiah buat peminatnya yang tidak pernah putus memberikan sokongan. Alhamdulillah dari segi sokongan daripada peminat semua kan, kita memang tak henti-henti dia orang bagi support. Bila saya keluar lagu baru, dia orang terima kasih Abang Lah sebab keluar lagu baru, dia orang nak lagi keluarkanlah lagu-lagu macam ni. Dan yang tu sebenarnya beri suntikan semangat kat saya. Sebenarnya kita mungkin penyanyi lain mungkin dia orang ada penulis lagu sendiri, tapi saya ni mungkin tulis lagu saya sendiri. Bila dapat feedback daripada pendengar kan, sahabat kita semua yang fan semua yang bang kita orang suka bang keluar lagi kan, kita rasa macam mana macam tukang masak kan, kita masak dia orang kata kita orang nak tambah lagi bang, kita orang nak tambah. Kita rasa sebagai tukang masak tu kita rasa alhamdulillah orang suka masakan aku. Jadi kita nak jamu lagi, kita nak bagi lagi kat orang. Dan dari keluarga pula dia orang memang happy dengan kerjaya saya pun, dia orang faham dan memahami. Itu satu benda yang saya sangat-sangat syukur sangat-sangat dari segi dengan keluarga, dengan fan juga, dengan peminat juga, pendengar kan. Jadi yang ni yang bagi kita suntikan yang kita tak dapat nak cerita kat orang. Bila kita nyanyi atas pentas tu pun dia orang beri sorakan dia orang tu yang bagi kita semangat untuk nak bagi balik. Memandangkan kita berkesempatan untuk menemu Lah Ahmad hari ini, apa kata kita sembang santai? Mai, jom. Kita nak sembang apa, nak tanya apa, jom kita tanya. Tanya apa? Okeylah, kan kita nak tahu pula ada tak kenangan yang tak boleh lupa dengan Ali DE? Kalau kenangan yang tak boleh lupa ni, mungkin orang selalu nampak Gah di TV.
Orang nampak besar, orang nampak hebat kan. Sampai show salin baju dalam kereta, salin baju di tepi belakang, di mana-mana, di longkang. Kadang-kadang orang tak nampak benda-benda ni kan. Tapi benda ni satu benda yang biasa, lagi-lagi dalam grup kita ramai. Jadi dulu kita pergi mana-mana tu kena make do lah dengan apa yang ada. Dan tapi benda tu yang bagi kita ingat lah. Jadi apa bakat lah yang orang tak tahu ataupun lah memang tak pernah tunjuk, memang bakat tu tersimpan dan tersembunyi di rumah? Mungkin orang nampak di atas pentas tu nampak lain, tapi dekat rumah ni saya memang tengok rumah, kena kemas rumah ke apa-apa, yang anak-anak ni lari kemas kutip mainan ke apa kan. Benda-benda yang ni menjadi satu dengan kain pelikat tau kat rumah dengan dengan image tu memang lain. So benda tu mungkin saya tak suka share kadang-kadang tu. Ada satu lagi yang kita tertinggal tau. Tak dengar lagi lah nyanyi lagu Jatuh. Khas untuk semua penonton Nona, lagu judul Jatuh, lagu baru daripada saya. Jatuh denganmu, ku jatuh cinta padamu. Sayang panggil namaku, bagai jodoh bertemu. Sentiasa fokus dan komited, ia adalah kunci kepada kejayaan Lah Ahmad yang menjadikannya bintang yang sentiasa bersinar. Akhir waktu sampai tua jatuh denganmu. Menampilkan tema alam, bumi, angin dan api, Festival Fashion Islamic 2022 telah diadakan dengan cukup meriah hasil kolaborasi bersama Badan Amal Kasih Sayang, Bakasa dan Badan Kebajikan Keluarga Tentera Malaysia, Bakat ATM. Majlis Malam Amal tersebut mengetengahkan 7 pereka tempatan dan luar negara, masing-masing mempamerkan rekaan yang berunsurkan alam. Kehadiran Raja Permaisuri Agong turut memeriahkan majlis malam itu. Ikuti paparannya bersama Nona. Festival Fashion Islamic atau IFF 2022 diadakan dengan penuh gemilang bagi meraihkan koleksi karya pereka tempatan dan luar negara. Dalam usaha untuk mengumpul dana bagi Badan Amal Kasih Sayang, Bakasa dan Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Malaysia, Bakat ATM, festival ini berjaya meraih sumbangan besar untuk keperluan pertubuhan. Saya fikir we need a platform. So saya jumpa dengan Datuk Seri Raja Reza dan bincang dengan dia. Boleh tak kita buat bakat Bakasa bakat IFF, using IFF platform. Alhamdulillah we plan it, berapa bulan dulu dah meeting and plan it for 30th November. And penuh sampai ada orang lagi nak minta beli, orang kata tak ada dah meja, like this sort of thing. So alhamdulillah, syukur betul, and the committee has worked very hard and well, and Bakasa and Bakat, dua badan, bukan senang. Ini history, it's like sejarah. Tujuh pereka tempatan dan luar negara masing-masing membawakan pelbagai rekaan busana yang dapat memberi inspirasi kepada peminat fashion. Pengasas dan pengerusi Festival Fashion Islamic, Datuk Seri Raja Reza Shah, turut mempamerkan koleksi jenamanya Raja Reza. Mengetengahkan busana Islamic Chic, jenama ini mempamerkan busana lelaki dengan sentuhan tradisional sempena IFF kali ini.
Sejak 2006 lagi, Festival Fashion Islamik telah menampilkan lebih 200 pereka fashion dari pelbagai negara. IFF 2022 turut membawa koleksi istimewa daripada pereka Indonesia. Kena akui itu sebenarnya desainer Indonesia ni lebih serius dan mereka menutup aurat hampir 100%. Walaupun desainer ini adalah desainer bukan Islam. Kali ini untuk fashion show, di sini saya mengambil tema alam, in love with nature. Di sini saya mengambil motif-motif dari daun, terus warnanya warna-warna alam. Terus sebenarnya daun ini terinspirasi dari ecoprint. Jadi warna-warna ada warna tanah, warna daun. Terus di sini saya padukan dengan teknik pleats atau lipit, terus juga ada payet-payetnya. So I choose pelangi. Pelangi means also rainbow. And we have kain pelangi in Indonesia which is tie-dye, pelangi cloth, and this symbolizes its hope. So I want to symbolize hope after the pandemic, that we have a better future again for all of us on this earth. And then I try to make very bright colors to make people cheerful again. So it is the name of the cloth, it is pelangi, and pelangi means also rainbow, phenomenon of nature. Koleksi Rizman Ruzaini, Rosita Cik Wan juga Kelvin Tu antara yang mencuri perhatian tetamu pada malam tersebut. Rekaan gaun malam, abaya moden serta pakaian set blaus dan seluar dengan perincian manik, batuan Swarovski, renda dan sebagainya menyelahkan koleksi busana daripada ketiga-tiga jenama ini. Collection Kelvin tahun ini adalah untuk introduce balik kain tenun dan craft-craft Malaysia. Traditional arts masih relevan lagi pada hari ini. Saya ni walaupun kecil pun insya-Allah saya akan terus buat juga sebab saya tak nak putuskan event ini kerana nawaitu kita kan ini satu perjuangan. Kita perjuangan selain daripada nak melestarikan lagi fashion yang sopan-sopan ini, juga mengutip derma, dan kalau kita tak buat nanti seolah kita putus asa gitu. Melalui majlis malam amal ini, ahli bakat dan bakasa bukan sahaja dapat membantu pendapatan keluarga, malah mampu meningkatkan potensi diri dalam menjayakan sesebuah program. Jika ingin mencapai sesuatu, lakukan dengan bersungguh-sungguh agar ia dapat memberi manfaat kepada orang sekeliling dan tentunya untuk kepuasan diri sendiri. Jangan lakukan semata-mata hanya untuk meraih perhatian kerana ia mungkin tidak akan memberi apa-apa makna. If you set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time and you will achieve nothing. Ungkapan inspirasi daripada Margaret Thatcher tersebut mengakhiri siaran Nona minggu ini. Semoga setiap perkongsian memberi ilmu bermanfaat buat semua penonton Nona. Jutaan terima kasih kepada pemilik White Sand Cafe di atas kesudian menerima kunjungan kami. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.